Relax bro. Kembali kita ke podcast Relax Bro untuk isu yang seterusnya. Jangan lupa follow kami di YouTube, Instagram, Facebook, TikTok dan Spotify. Like, share dan komen. InsyaAllah kalau ada konten yang memberi manfaat, kita sebarkan kepada rakan-rakan supaya kami mendapat lebih ramai follower untuk memastikan podcast Relax Bro ni menjadi satu podcast yang at least tanding dengan podcast-podcast yang ada lah, Dok. InsyaAllah. Okay, sebelum kita nak ke topik yang seterusnya, saya lupa sikit, Dok. Saya nak tambah sikit berkenaan dengan padu tadi. Sebab tadi dia tengah macam excited dan orang kata dia keluar macam peluru kan. Ton. Ada satu benda saya lupa nak share. Bercerita pasal data ni, tak silap saya padu ni tak govern by PDPA. Kalau tak silap, mungkin saya salah. Kalau saya salah, boleh betulkan di ruangan komen. Tapi satu benda yang saya nak sentuh ialah berkenaan dengan cyber security. Malaysia ni kita ada banyak insiden data leakage. Breach. Memang ada data breach. Yang terbaru data Perkeso, tak silap saya. Tapi it's not new. Itu bukan satu benda baru, dan data security ni memang antara isu yang perlu kita address now. Sebab PMX ada menyatakan hasrat untuk membentuk National Digital ID. Padu is coming in, whether we like it or not. But if it's not supported by improved cyber security, Dok, saya risau kita akan ada lebih banyak breach. Sebab apa? Padu ni ianya adalah satu pengkalan data utama. Pengkalan data utama yang akan mengumpulkan semua data dari pelbagai sumber, baik daripada agensi kerajaan dan mungkin di masa hadapan daripada sektor corporate, telco, Astro, TNB dan sebagainya. Jadi it's a fragile situation yang mana akan ada breach. Breach tu sama ada kena hack ataupun abuse. Yang ni paling penting. Saya cerita pasal kena hack tadi. Yang kena hack ni, kita kena ada proper policy in place lah. Maksudnya kena ada regulation kita. Sebab kita biasa terima kan, tiba-tiba message online gamble. Tiba-tiba kan orang telefon, saya dari GNT. Saya daripada GNT. Anda ada parcel yang tidak diambil. Kadang-kadang orang kata you ada hutang. Banyak scam yang menggunakan data-data kita di black market. Tak tahu macam mana sampai, tapi it's happening. Dan kita juga kena memastikan bahawa agensi-agensi yang berkaitan ni aware dan improve our cyber security situation. Nombor 2, abuse. Bila ada data control di peringkat kerajaan, betul lah data control mesti berada di peringkat kerajaan. Tapi kita tak boleh lari daripada persepsi yang akan wujud bila mana orang kata kita guna data ni untuk kepentingan politik. Ini yang paling penting. Dan saya tak pelik ada banyak data-data leakage pada PRU ke 14. Tak salah saya, 14. Banyak PRU 15 pun ada banyak data leakage yang Cambridge punya updated kata? Dia ada nombor telefon, dia boleh telefon kita. Saya pun kata, macam mana dia dapat nombor telefon saya ni, kan? Jadi mungkin cadangan daripada saya yang perlu dipertimbangkan, yang boleh dipertimbangkan kalau YB Rafizi nak pertimbangkan, kalau PMX, kalau dia tengok Relax Bro lah, dia kalau pertimbangkan, ialah untuk meletakkan data pengkalan data utama kerajaan ni di bawah Parliament Select Committee. Maksudnya mesti impartial, lalu Parlimen akan reduce the abuse of data utilisation. Saya tahu ada cons dia macam dari segi birokrasi dan sebagainya, tapi kalau ada guideline yang clear, ada proses yang jelas, tool yang sepatutnya, it should reduce the bureaucracy in data punya management lah. Dan ini akan memberikan kepercayaan kepada rakyat yang bahawa bila government collect data, it won't be abused for political purposes. Dia lagi lah satu contoh di Timur Tengah, Saudi khususnya. Dia orang dah start implement PDPL. Yep. Okay. Protection ataupun personal data protection law, undang-undang, which is dia orang dah start untuk anjurkan training bagi setiap agensi-agensi kerajaan yang berurusan dengan data. Contohnya haji, syarikat-syarikat travel agency, kemudian immigration, kemudian telcos, semua kena, bukan sahaja kena dapatkan training, bahkan kena ada pegawai yang ada this license.
Okay, dia lesen, dia bagi lesen. Mesti ada lesen lah. Dia bagi lesen. So lesen ni kena perbaharui. Kalau tak akan kena fine oleh Saudi government. Okay, millions. Okay. So jadi mereka dah ada that kind of enforcement. Saya rasa Malaysia perlu ke arah itu. Betul. Bahkan lebih baik daripada itu saya kira sepatutnya. Dan kita sebab kita data-data kita ni yang jadi satu isu lagi lah. Dia masih setiap agensi itu ada data dia sendiri, bekalan data dia sendiri. Okay. Ini saya bercakap ni bukan GLC tau. Kementerian dan Agensi kerajaan. Agensi kerajaan. Bukan telco semua. Telco tu satu hal dah. Itu satu hal. Okay, tapi ni agensi kerajaan sendiri. Okay, immigration ada data dia. Di bawah satu kementerian ni. PDRM ada data dia sendiri. Immigration ada data dia sendiri. Kemudian rela ada data dia sendiri. Okay, dan di bawah kementerian lain custom ada data dia sendiri. LHDN ada data dia sendiri. So setiap agensi ni kerja dia dapat bajet kerajaan untuk buat sistem pengkalan data dia sendiri. So ini pada saya moving forward kita katakan untuk salah satu perubahan besar yang boleh dibuat oleh kerajaan perpaduan ini. Selaraskan semua. Itu yang first step YB Rafizi kena buat. You kena centralize the data, you massage the data, and then you make sure that everything is standardized, everyone is using the same type of data, then baru you boleh buat padu. Okay, betul. Dan satu lagi sikit saya nak cerita. Contoh simple. Hospital. Hospital kerajaan ni data-data dia tak link up. Dia tak link antara satu hospital dengan hospital yang lain. Dari sudut data pesakit. Saya masukkan data pesakit. As simple as that lah. As simple as that. Contohnya ayah saya daripada hospital di Kanga contohnya, bila datang pindah duduk di Shah Alam, okay, datang pergi ke hospital Shah Alam yang berdekatan, dia kena buat balik full medical check up balik daripada awal balik. Sebab data dia tak ada sebab maklumat pesakit. Sebab tak ada maklumat pesakit. So as simple kalau sekiranya data tu diselaraskan, okay, dengan satu pekalan data online, simple je. Masuk dia punya, katakan dapat minta dia punya OTP numbers ke, TSC ke, then keluar dia boleh verify dengan doktor tersebut boleh key in number TSC tersebut, then baru boleh buka. Itu kan senang. Tak rugi masa. Taklah hospital kita sentiasa pack. Walhal boleh dikatakan mungkin 20-30% tu pesakit daripada hospital lain datang ke situ. Dia improve efficiency dan productivity. Jadi itulah pandangan saya lah dalam soal ini. Saya harap clear lah bab padu tadi ni. Okay. Kita nak ke 5 perkara yang kita harapkan di podcast Relax Bro ni, Dok. 5 perkara yang diharapkan tahun ni untuk tahun 2024. Untuk tahun 2024. Okay. Pertama, saya rasa kita mengharapkan gencatan senjata di Palestin, keadilan untuk saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza, yang mana keputusan Pimpinan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk gencatan senjata serta-merta ni, dan mendesak Israel untuk menegakkan undang-undang dan peraturan kemanusiaan, menghentikan pengeboman, pembunuhan, genocidal ni semua, kita harap berakhirlah tahun 2024 secepat yang mungkin, Dok. Sebab dia dah jadi macam, we are very clear that there is a block dalam dunia ni yang akan setuju tentang sesuatu perkara walaupun the whole world tidak setuju dengan sesuatu perkara itu. Dia buat kering je. Dia buat kering dia je. And it's not good for peace. So kita mengharapkan keamanan lah untuk kes insiden-insiden dan juga masalah saudara kita di Palestin, di Gaza. Mudah-mudahan insya-Allah. Yang kedua, kemeluk 5G. Ini 5G ni satu isu. Yalah DNB untuk pengetahuan pendengar penonton, kalau tak silap saya, kita ada satu keadaan yang mana kita menubuhkan DNB, entiti kerajaan. Betul. Yang bertanggungjawab untuk Digital National Berhad. Digital National Berhad untuk memastikan perjalanan pelaksanaan 5G berlaku dengan terancang, tersusun dan teratur, yang mana dia akan menjadi single network untuk 5G. Cumanya bila kerajaan bertukar, datangnya idea dual network. Dual network model yang membenarkan ia mempunyai dua network untuk entity 5G, di mana kadar liputan currently dah sampai ke 80% untuk sasaran dia.
untuk berjaya 80% pada akhir tahun lepas. Okay. Nampak akan tercapai. Cuma dia punya dilema dual network ataupun single network ni still lingering lah, Dok. Dan kita harap dapat diselesaikan kadar dan saya difahamkan DNB belum ditentukan lagi kedudukannya sama ada di bawah Kementerian Komunikasi atau Kementerian Digital. Okey, Wabi Fahmi Fadil mengumumkan bahawasanya beberapa agensi di bawah beliau. Cuma DNB ni tak saya nampak tak disebut. Mungkinlah di bawah Kementerian Digital. Mungkin YB Gobin. Tapi walau bagaimanapun kita mengharapkan semua make sense. Make sense lah. Kita mengharapkan isu ni diselesaikan lah. Cuma satu lagi sebelum saya lupa, Dok. Harapannya kalaulah kerajaan walaupun saya personally saya tak prefer dual network model. Saya prefer single. Kalaulah pergi dual network model pun telco yang terlibat ni janganlah naikkan charge internet dan mobile phone ni macam gila-gila pasal it's already a necessity. It's already a necessity and kerajaan kena ambil maklum dan mengawal selia charges yang akan dikenakan oleh syarikat-syarikat telco untuk 5G. Okay, next yang tadi Laut Cina Selatan kita dah cakap. Harapan lain kita dah cakap pasal Laut Cina Selatan. Harapan lain apa dia lagi? Pemulihan ekonomi dan mata wang ringgit. I think this is the part yang saya rasa, Dok, ini bukan saja tanggungjawab PMX. Ini tanggungjawab semua ahli parlimen. Langkah Dubai itu salah satu contoh, adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab yang akan mengganggu gugat pemulihan ekonomi dan ringgit yang akan membawa kepada teruknya keadaan ekonomi negara. Bila orang tak percaya, orang pun tak ada trust pada negara kita ni sebab terlalu banyak perubahan politik and it's not gonna be good for ini juga satu perkara muhasabah pada saya orang still quote PMX punya kenyataan ketika mana beliau dalam kempen ceramah-ceramah beliau sebelum beliau menjadi Perdana Menteri, iaitu tentang soal ringgit, kejatuhan ringgit, dan beliau memberikan jaminan sekiranya beliau menjadi Perdana Menteri akan memastikan kestabilan ringgit. Cuma saya tengok jawapan beliau, respon beliau dalam satu dialog seingat saya dengan student kot, tentang student ke dengan pegawai kerajaan seingat saya. Beliau menjelaskan kenapa benda tu tak berlaku. Bukan dia ke arah itu, tetapi mengambil masa. Sebab dengan alasan-alasan yang beliau berikan, contohnya beliau ambil kerajaan dengan hutang 1 trilion lebih, cukup besar pada beliau lah. Kemudian dalam keadaan ketidakstabilan ekonomi dunia, dan kita Malaysia dalam rantau Asia ni pun terkesan ekonomi. Okay, so itu alasan-alasan yang beliau beri. Soal orang boleh argue semula alasan-alasan tersebut tu nombor 2, letak tepi. Tapi beliau cuba memberikan penjelasan. Cuma harapan kita, relax bro, kita mengharapkan mata wang kita dapat diperkasakan, dapat dipulihkan, dan ekonomi kita dapat dipulihkan sebaiknya, insya-Allah. Dan ini bawa pada satu harapan juga daripada saya, Dok. Bila Dok cerita pasal alasan-alasan yang diberikan oleh PMX, satu benda yang kita sebagai pengundi lah perlu ambil iktibar ialah kadang-kadang bila kita nak mengundi ni kita dengar banyak janji-janji, contohnya hutang 1 trilion dan sebagainya, tapi realitinya it's not as easy as it seems to be. Dia boleh janji, tapi bila dia duduk dalam keadaan tu dia pun tahu it's not easy. Inilah realiti sebenar. Dan kita sebagai pengundi, walaupun kami daripada parti UMNO, tapi kita juga pengundi, perlu ada sedikit kesedaran dan juga keinsafan, yang mana kita jangan telan bulat-bulat janji-janji daripada mana-mana parti politik, termasuk UMNO juga. Kena verify, kena make sense, kena question. Yang ini kebolehlah-laksanaan. Apa yang dijanjikan, betapa logiknya janji-janji tu. Dan kita dah masuk tahun 2024, kita dah lalui semua orang jadi kerajaan. I think we are there. Kita dah sampai ke tahap yang kita boleh mempersoalkan janji-janji yang dibuat oleh parti-parti politik. Dan yang terakhir sekali adalah harapan kita kepada bukan Liverpool tetapi Harimau Malaya. Harimau Malaya dalam Asian Cup. InsyaAllah kita akan ada first game kita pada 15 ke 16 bulan Januari. Yang mana kita pun dah lama tak excited tengok Malaysia beraksi dengan begitu bergaya, kan. Kita orang kata it's kompetitif lah, tak bukan cikai-cikai lah. Bukan cikai-cikai lah, not bad lah.
Cuma mungkin saya nak ambil peluang ni sebab ada kawan-kawan yang dalam FAM pun borak-borak dengan saya. Dia kata FAM is struggling financially. Dan di sini kita mengharapkan, saya tak nak cakap kerajaan kena bantu, tapi I think it's time for us to rethink our football industry. Sebab kebergantungan keuangan kepada kerajaan, baik di kerajaan pusat, baik di kerajaan negeri, I think it's something that kita kena address lah. Tak boleh macam ni lah sampai bila-bila. Dan FM pun kena, orang kata, sedikit terbuka untuk menerima cadangan-cadangan daripada kerajaan ataupun mana-mana pihak yang layak untuk memberi cadangan, untuk melihat ada sedikit transformasi dalam industri bola sepak. Sebab kita ada team, kita ada passion, kita ada fan. Tapi bila sampai bab duit ni, always ada problem. Kita mengharapkan supaya tahun 2024 menjadi satu titik permulaan dengan kebangkitan Harimau Malaya untuk Piala Asia dan mungkin insyaAllah Piala Dunia. Kita dapat melihat sedikit perubahan yang baik untuk industri bola sepak tanah air lah. Majulah sukan untuk negara. Dan bukan untuk Liverpool sebab dia kena dengan saya hari tu. Okey, jadi itu saja topik kita. Tengok kat bawah tak nampak. Itu saja saya habiskan. Itu saja topik-topik yang kita bincang pada podcast episod ke-16 di Relax Bro. Jangan lupa follow kami di semua media sosial, di platform TikTok, Instagram, YouTube, Facebook dan juga Spotify. Alhamdulillah, insyaAllah 2024 akan menjadi lebih baik untuk kita semua. Dan kita akan berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Jangan lupa teruskan sokongan pada Relax Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relax, bro.